Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua selamat lah ya. Okay, so jaga diri, jaga pergerakan, jangan keluar kalau ada apa-apa. Okay, hari ni kita akan masuk bab baru iaitu bab 7 dalam tema kita yang ketiga. Alright, kita sambung terus. Kalau ada masalah atau kalau ada apa-apa nak tanya, boleh pergi pada chat. Alright. So, sebelum kita masuk pada bahagian yang kita nak belajar hari ini, secara umumnya dalam topik ni kita akan mengkaji berkenaan dengan komposisi udara. Okay, kemudian kita akan tengok berkaitan dengan pembakaran dan seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan pencemaran udara. Okey, jadi untuk bab ini paling penting kalau kamu tahu maksud, ingat dan faham apa dia kata kunci ni. Okey, saya sebutlah, right? Yang pertama ialah oksigen, karbon dioksida, nitrogen, okey, semua ni adalah gas, gas nadir, helium, neon, argon, krypton, xenon. Okey, semua yang saya sebut ni dan juga ini semua ni adalah jenis-jenis gas. Okey, kemudian kita akan tengok berkaitan dengan kita karbon, kita oksigen. Okey, kemudian seterusnya kita akan pergi pada pemanasan global, kesan rumah hijau, okey, pembakaran, alat pemadam api dan juga pencemaran udara. Saya rasa kebanyakan daripada perkataan ni kamu tahu kan, sepatutnya tak ada masalah lah. Alright. Next. Okay, bahagian yang pertama kita akan belajar ialah berkaitan dengan komposisi udara ataupun dalam udara kita ni apa dia komponen-komponen dia, apa yang ada dalam udara ni. Okey, jadi di akhir topik ini kita akan boleh merancang dan merekodkan komposisi udara. Kemudian mencerakinkan komposisi udara daripada carta pi. Apa dia komposisi udara kita? Okey, udara dia mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Yang ini kita dah belajar ni hari tu, kita dah tengok dalam bab 5. Okey, dia mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, jadi semua benda hidup memerlukan udara. Udara yang bersih dia tidak mempunyai warna dan bau. Okey, kecuali kalau udara tu tercemar. Kita tak dapat lihat udara walaupun udara mengandungi banyak bahan. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, kalau tak ada apa-apa kita teruskan. Jadi komposisi udara. Okey, senang sahaja. Udara paling banyak dalam udara ialah gas nitrogen. Bukan gas oksigen tau. Okey, gas nitrogen 78%. Yang kedua ialah barulah oksigen. Okey, seterusnya ialah karbon dioksida. Okey, bahagian yang biru ni adalah gas nadir dan bahan-bahan lain. Okey. Gas nadir ni yang kita sebut tadi, xenon, okay, krypton, argon dan seterusnya. Okay, dalam buku teks pun ada sebutlah contoh-contoh ni. Okay, bahan-bahan lain pula ni termasuk dengan debu, bakteria. Okay, ada nak tanya? Alright, tak ada. Jadi, komponen lain terdapat dalam udara ialah mikroorganisma, wap air dan juga habuk. Okey, mikroorganisma ni bakteria, virus tu semualah. Okey, wap air dan habuk. Jadi kuantiti komponen ni bergantung kepada keadaan. Okey, tapi selalunya kecil lah. Okey, kecuali kalau dalam keadaan yang ekstrim. Contohnya macam kita hadap hari tu jerebu. Okey, kalau kamu ingat waktu jerebu tu, okey, dalam setiap hari kita akan dapat laporan berkaitan dengan tahap pencemaran udara.
Okey, udara yang tercemar dia sangat banyak mengandungi debu, asap dan partikel-partikel lain yang boleh menyebabkan kamu sakit. Okey? So tak ada nak tanya. Next, okay. So aktiviti 7.1 ni dia simple sahaja. Okay, jadi tujuannya ialah menentukan peratus oksigen dalam udara. Jadi aktivitinya pun simple. Okay, cuma sini penanda aras. Okay, penanda aras ni pada balang tu kita dah tanda senggatan. Okay, kita dah bahagi sama banyak. Jadi isi padu balang gas ini dibahagikan kepada 5 bahagian. Sebab apa 5 bahagian? Sebab mudah nak kira. Okey? Mudah nak kira. Bahagian yang seragam dan ditanda dengan pen pendanda dawat kekal. Okey. Penanda aras air ni pula selalunya kita pakai gelang getah lah. Okey, so pada balang gas ni kita dah tanda siap-siap, alright? So, simple je sebenarnya. Kita ada alas, ada 2 alas. Satu alas kita letak balang tu, kemudian kita isikan air lah. Okey, kemudian kita isikan air. So, ini yang apa nama dia? Set kawalan. Okey, set kawalan. So, set yang satu lagi ni yang kita akan letak. Okay, so ini adalah susunan sebelum lilin dinyalakan. Okay, jadi kemudian radas disediakan seperti dalam radah, bahagikan, okay, kemudian nyalakan lilin dan terlengkupkan. Okay. Jadi seterusnya perhatikan dan buat catatan. Bila kita lepas tu kita nyalakan lilin ni. Okey, so ini air boleh masuk kot sini. Okey, air boleh masuk. Jadi mula-mula kita nyalakan lilin, kemudian kita hati-hati kita terlengkupkan balang. Okey, kemudian kita catat perubahan aras air yang berlaku apabila lilin padam. Okey. So, buat kesimpulan tentang peratusan oksigen. Okey, sebelum tu, apa kita punya tujuan? Tujuannya ialah menentukan peratus oksigen dalam udara. Okey, menentukan peratus oksigen dalam udara. So, kita akan tengok sampai aras mana air tu naik. Okey, kemudian kita akan kira dalam bentuk peratus. Okey. Jadi kita cuba jawab soalan ni. Apakah yang terjadi kepada api lilin selepas suatu jangka masa? Okey, kenapa? Okey, bila sampai satu tempoh, lilin ini akan terpadam. Okey, kenapa dia terpadam? Sebab bekalan oksigen dalam balang ini sudah habis dalam balang. Okey, seterusnya apakah perubahan yang berlaku ke atas aras air? Okey, so aras air kalau sebenarnya dia akan meningkat. Okey, sebab apa? Sebab bila oksigen tu dah habis digunakan, dia akan isi ruang yang mana oksigen asal berada. Okey, jadi berikan sebab. Okey, sebab apa? Sebab dia menggantikan oksigen yang telah digunakan. Okey, dia gantikan oksigen yang sudah digunakan. Berapa peratus oksigen dalam udara berdasarkan kepada aktiviti yang telah dijalankan. Okey, so kalau aktiviti ini kita jalankan dengan betul, aras air dia akan naik sampai sini. Okey. Pada senggatan yang pertama. So kalau kamu nak kira, senang sahaja. 1/5 darab 100. So kamu akan dapat 20%. Jadi berapa peratus oksigen? 20%. Okey, ada apa-apa nak tanya? Alright, tak ada. So kita tengok kesimpulan kepada aktiviti ni. Air akan naik ke aras 1/5 balang gas. Oleh itu udara mengandungi
oksigen kira-kira 20%. Okay, ini anggaran je lah. Okay, sebab eksperimen ni pun bukan tepat sangat. Okay, kalau nak tepat memang kena jaga semua benda dalam makmal yang betul-betul lah. Okay. Hal ini demikian kerana hanya oksigen dalam udara digunakan untuk pembakaran lilin. So gas yang lain kita tak pakai untuk pembakaran. Okay, ada apa-apa nak tanya? Alright, tak ada. Jadi, adakah udara suatu campuran? So, kita ingat balik hari tu kita baru je habis belajar. Kita belajar berkenaan dengan unsur, campuran dan juga sebatian. Okay. So, unsur ni unsur lah dalam bahan tu cuma ada unsur dia. Contohnya, okey, oksigen. Okey, campuran ni pula ia adalah suatu campuran yang boleh diasingkan secara fizikal. Sebab apa? Sebab dia hanya bercampur secara fizikal. Kita boleh asingkan menggunakan 7 kaedah yang kita dah belajar. Okey, sebatian pula dia bergabung secara kimia. Jadi dia hanya boleh diasingkan secara kimia juga. Alright, jadi adakah udara suatu campuran? Okey, udara merupakan campuran. Sebab apa dia campuran? Kerana dia boleh diasingkan melalui kaedah fizikal iaitu penyulingan berperingkat. Okey, penyulingan berperingkat ni yang mana yang kita pakai balang kondenser Liebig. Okey, ingat balik, kamu boleh selak balik buku teks tu, kamu tengok. Okey, apa dia penyulingan berperingkat. Alright, usaha sikitlah nak belajar kan. Alright, next. Habis sudah bab yang tadi. So kita sekarang ni kita akan tengok pula topik yang seterusnya iaitu, okey, sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Okey, subtopik yang tadi tu simple je, cuma kena tahu berkaitan dengan peratus gas komposisi udara semua. Okey, tak ada. So, bahagian seterusnya ialah kita sepatutnya boleh mewajarkan. Okey, mewajarkan ni maksudnya bagi sebab kenapa ataupun bagi sebab macam mana. Macam itulah. Okey, mewajarkan kepentingan gas oksigen. Okey, kepentingan gas oksigen. Karbon dioksida, nitrogen dan gas nadir. Okey, kenapa mereka ni penting? Kan? Okey, kemudian kita menghargai dan mengagumi kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan kandungan gas dalam udara. Alright. So, kepentingan gas. Apa dia kepentingan gas? Ada orang nak jawab tak? Okay, apa dia kepentingan gas? Okay. Oh, tak ada. Tak ada nak jawab. Okay, so kepentingan gas ialah yang pertama kita tengok untuk oksigen. Okay, oksigen kalau kamu tengok ni gambar roket. Okay, paling utama oksigen adalah untuk pernafasan sebab kita pakai gas oksigen untuk pernafasan. Okay, kemudian pembakaran enjin roket pada altitude tinggi ataupun kedudukan yang tinggi. Maksudnya bila dah sampai atas sana pada atmosfera bumi, dia akan pakai gas oksigen. Okey, timpalan dan pemotongan logam dalam industri. Okey, ni kamu panggil welding lah. Okey, timpalan, welding. Okey, kemudian penyediaan pelbagai sebatian. Okey, jadi dalam makmal kita pakai macam-macam kebanyakan eksperimen tindak balas penghasilan sebatian kita menggunakan gas oksigen. Dia memang gas yang utamalah. Okey, ada nak tanya? Alright. So next ialah karbon dioksida. Kegunaan dia yang utama ialah fotosintesis. Fotosintesis ni ialah proses di mana tumbuhan menjalankan
ataupun menghasilkan makanan. Okay. So dia dalam pembuatan minuman juga, minuman berkarbonat. Air gas kamu minum tu itu adalah menggunakan karbon dioksida. Okey, kemudian kegunaannya dalam alat pemadam api. Okey, alat pemadam api ni kita akan tengok secara lebih mendalam nanti. Dia ada bahagian yang utama dia. Okey. Alright, next kita akan tengok nitrogen. Okey, baja bernitrogen. Okey, penghasilan asid nitrik dan juga amonia. Okey, so next ialah kitar nitrogen. Okey, kemudian nitrogen cecair digunakan sebagai ejen penyejuk. Okey, so seterusnya ialah gas nadir. So gas nadir kita pakai dalam mentol. Jadi gas helium digunakan untuk mengisi balon udara dan balon kaji cuaca. Okey, so helium untuk isi balon udara dan juga balon kaji cuaca. So gas neon untuk dalam lampu iklan, lampu yang warna-warni ni. Gas argon untuk mengisi mentol. Okey, so ada masalah tak? Sekejap saya tengok dekat bahagian chat. Dekat bahagian chat, sana ada orang mesej sekejap. Okey, seterusnya kita tengok kitar karbon. Okey, kitar karbon ni untuk cerita yang lebih detail, kita tengok buku teks. Okey, buku teks ke surat berapa kamu tahu kan? Okey, buku teks ke surat sekejap saya tengok. Okey, maaf sekejap lah. Okey, so kita tengok dulu bagaimana kitar karbon mengekalkan kandungan gas karbon dioksida dalam udara. Okey, so, jadi mula-mula, okey, tumbuhan dia akan gunakan gas karbon dioksida di atmosfera untuk dalam proses fotosintesis. Okey, proses fotosintesis ni ialah proses menghasilkan makanan. Okey, menghasilkan makanan tu untuk tumbuhan. Okey, kemudian tumbuhan ni bila dia berespirasi atau bernafas, dia akan kembalikan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. So ini kamu tengok anak panah ni, ini membebaskan, ini menggunakan. Okey, selain daripada tu, apabila tumbuhan ni dimakan oleh haiwan, okey, dia akan membebaskan bila dia buang najis, okey, dia akan jadi baja, okey. So dia akan diurai. Okey, selain daripada tu, jika haiwan ini mati, okey, organisma ini mati, dia akan membentuk bahan api fosil, petroleum, gas asli dan juga arang batu yang seterusnya digunakan dalam pembakaran bahan api. Okey, jadi pembakaran bahan api ini membebaskan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Okey, kemudian seterusnya
haiwan ni juga dia bila dia berespirasi atau bernafas, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Okey. Kemudian organisma yang mati ni tadi juga bila berlaku pereputan dia akan mengembalikan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera juga. Okey, jadi sebenarnya apa dia kitar karbon? Kitar karbon ialah kita satu kitar yang kita ambil karbon daripada atmosfera iaitu karbon dioksida dalam bentuk karbon dioksida dalam atmosfera dan mengembalikannya kembali ke dalam atmosfera. So kitar tu maksudnya pusingan yang sama. Kita ambil dan kita pulang, ambil dan pulang. Okey, itu kitar. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kita tengok. Okey. Alright, tak ada. So, seterusnya kitar oksigen. Bagaimana kitar oksigen mengekalkan kandungan gas dalam udara? So, kitar oksigen ni sebenarnya simple je. Alright, so oksigen digunakan untuk respirasi tumbuhan hijau. Okay, lepas tu dalam pembakaran. Okay, kemudian dalam pengaratan dan juga respirasi tumbuhan. Okey, yang merah ni digunakan. Jadi, bila tumbuhan berespirasi, dia membebaskan gas oksigen, gas karbon dioksida. Okey, jadi selain daripada itu, pereputan bahan kumuh dan organisma yang mati juga mengembalikan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Okey. Pembakaran tadi bila kita guna oksigen dalam atmosfera yang terhasil juga gas karbon dioksida. Okey, seterusnya pengaratan pun sama. Okey, respirasi pula. Okey, proses pereputan bahan kumuh dan organisma yang mati membebaskan gas karbon dioksida. Okey, pusingan dia balik pada asal tadi, gas karbon dioksida dalam udara digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan oksigen. Jadi itulah kitar dia sebenarnya. Okay, simple je. Paling simple adalah kitar oksigen ni. Okay, tak ada apa nak tanya. Alright. Next, kita akan tengok berkenaan dengan menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan pada kitar oksigen. So, kalau kita ada satu kitar tu, tiba-tiba ada gangguan, dia akan menyebabkan sesuatu yang lain berlaku. Okay? So, kita tengok. Okay. Alam sekitar kian musnah akibat daripada aktiviti manusia yang tidak terkawal. Okay? So, sebarang aktiviti manusia kalau kita buat secara berlebih-lebihan, dia akan menyebabkan berlakunya banyak masalah. Okay, sebab apa? Dia akan mengganggu kitaran semula jadi. So, kalau kamu tengok kat sini, antara kesan pada kehidupan dan persekitaran ialah pemanasan global dan kesan rumah hijau. Okay, kesan rumah hijau ni maksudnya suhu persekitaran meningkat. Bila suhu meningkat, okay, dia akan menyebabkan berlakunya kemarau. Okay. Ada tempat akan berlaku kemarau dan ada tempat akan berlaku banjir yang sangat teruk. Okey, dan juga dianggarkan bila berlaku kesan rumah hijau ni, ais di kutub utara dan kutub selatan dia akan cair. Okey, bila ais di kutub selatan dan kutub utara ni cair, negara-negara yang rendah, okey, contohnya Asia ni, Malaysia ni memang confirm akan tenggelam terus. Okey, Malaysia memang akan tenggelam secara keseluruhannya. Kecuali kemungkinan dekat tanah tinggi lah, contohnya bukit-bukit tu pun tak confirm lagi. Alright, so memang dianggarkan Asia ni akan lenyap terus kalau suhu dunia makin meningkat. Bahayalah, okey. Jadi jaga-jaga. Jadi antara langkah untuk mengelakkan gangguan kepada kitar oksigen dan kitar karbon ni ialah mula kita kena tahu dulu apa yang menyebabkan gangguan. So yang pertama ialah penggunaan racun. Jadi untuk mengelakkan dia mesti
elak penggunaan racun serangga yang berleluasa, pakai apabila perlu sahaja. Okey, sebaik-baiknya ialah pakailah kaedah biological. Okey, maksudnya pakai pemangsa yang semula jadi, jangan pakai yang bahan kimia. Okey, kemudian mencegah pembalakan haram. Okey, pembalakan haram ni maksudnya, okey, di Malaysia lah contohnya, dia ada undang-undang yang membenarkan kita membalak sebanyak mana ataupun umur pokok yang macam mana. Okey, so kalau pokok yang dah lama, yang dah tua, dia ada tempoh dia, bukan semua boleh ditebang, dia ada had dia. Okey, pembalak haram ni pula dia akan tebang suka hati dia sebanyak mana yang dia suka. Jadi mesti mencegah. Cara mencegahnya ada beberapa kaedah, antaranya yang paling utama ialah melalui undang-undang. Okey. Seterusnya tidak melakukan pembakaran hutan. Okey. Pembakaran hutan ni kalau kamu ingat balik waktu jerebu hari tu. Okey, waktu jerebu hari tu. So, pembakaran hutan ni banyak punca dia, antaranya ialah pembakaran terbuka lah, yang kononnya nak bakar sampah, pergi camping bakar sampah tapi tak tunggu sampai api tu mati ataupun tak memastikan bahawa tiada api dah. So, bila kamu nak balik sepatutnya kamu siram air dekat unggun api ke apa ke. Kalau tak, dia boleh menyebabkan kebakaran yang besar. Okey, seterusnya ialah mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan. Okey, nak elakkan ini sebenarnya cara paling senang ialah pakai kenderaan awam. Okey, apa dia kenderaan awam? Contohnya bas, okey, komuter. Okey, dekat kita ni tak adalah komuter. Okey, kita ada bas. Okey, ataupun dah tak boleh sangat pakai kenderaan awam, pakai carpool. Carpool ni maksudnya berkongsi kenderaan. Contohnya kalau kamu tahu orang ni nak pergi sekolah sama dengan kamu, gile-gile lah, hari ni mak dia hantar, esok mak dia pula hantar. Okay, macam itulah, okey. Kongsi kenderaan. So mengelakkan gas yang asap kenderaan yang berlebihan. Okey, seterusnya ialah menanam semula pokok. Ini sangat penting sebab apa? Yang mengeluarkan oksigen ialah pokok-pokok ataupun tumbuhan semasa dia melakukan fotosintesis. Okey, fotosintesis ni pula hanya berlaku pada waktu siang. Okey, maksudnya kalau pokok sikit, okey, fotosintesis yang berlaku pun sikit, jumlah oksigen yang terhasil pun sikit. Sedangkan yang menggunakan oksigen ni banyak, ramai. Okey, lama kelamaan dia akan menyebabkan gangguan pada kita oksigen. Jadi peranan kita ialah untuk tanam lebih banyak pokok. Okey? Ada masalah? Alright, tak ada. Yes, kita akan buat latihan praktis formatif. Okey, so kamu buat latihan ni ada di buku teks. Okey, hantar sekarang sebaik sahaja siap. Okay, jadi ini adalah sebahagian daripada kehadiran kamu. Hantar tugasan, sebarang perbincangan boleh dilakukan dalam grup terus. Okey? So tak payah apa banyak-banyak sangat. So ada apa-apa nak tanya tak? Okey. Okay, kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya end slide ni, kemudian kita sambung di grup Telegram lah. Alright. Tunggu sekejap Line slow sikit. Jangan marah. Okey, komputer saya pun slow sikit. Okey, so tak ada apa-apa nak tanya, kita jumpa di grup Telegram. Terima kasih kerana join kelas hari ini. Kita jumpa lagi nanti, okey? Assalamualaikum.